بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتجت بدرب الله طوله ما شاء الله كفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سور سور سور. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور. تتروسنا بالله تتروسنا بالله تتروسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساك عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يجدع ولا في جبل يطلع بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Baik, kita sambung kitab Faridatul Faraid fi Ilmi Al-Aqaid bagi Syekh Ahmad Al-Fatawi. Yang Rumi ini muka surat 25. Bab tentang sifat-sifat Allah itu ada 4 bahagian. Jadi kita belajar Tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, kita belajar sifat 20.
diulang banyak kali di mana yang tuan-tuan sedia maklum. Bukanlah maknanya sifat Allah tu hanya ada 20, tidak. Kita belajar sifat 20 kerana itu adalah sifat yang wajib kita pelajari. Adapun sifat Allah yang sebenarnya ada banyak. Berapa? Tak terbilang. Hanya Allah yang tahu, iaitu segala sifat kesempurnaan. Baik. Sifat-sifat Allah itu ada 4 bahagian. Satu daripadanya sifat nafsiyah, iaitu sifat yang dinisbahkan kepada nafsi, iaitu diri dengan makna zat, kerana ia tiada melazimkan melainkan pada zat. Ini sifat wujud. Kita tak sebut diri Allah Ta'ala, kita sebut zat Allah. Biasa diri itu kita sebut untuk makhluk lah, maknanya samalah. Yang kedua, 5 sifat selepasnya ialah sifat-sifat salbiyah. Salab itu bermaksud nafi, kerana tiap suatu daripada 5 sifat itu menafikan kekurangan daripada Allah Ta'ala. Yang ketiga, 7 sifat selepasnya ialah sifat-sifat ma'ani, kerana ia beberapa makna. Satu makna, banyak ma'ani yang berdiri pada zat Allah Ta'ala. Sifat-sifat tu ada pada zat Allah. Berdiri itu maknanya ada lah. Berdiri pada zat Allah maknanya dia ada pada zat Allah, pada diri Allah. Inilah 13 sifat serta lawan masing-masing dan dalilnya, yang wajib kita mengetahuinya secara terperinci. Dan kaul yang pertama, pendapat yang pertama, kaul itu pendapat, iaitu kaul yang rajih, pendapat yang kuat, iaitu kaul Imam Asy'ari, pendapat Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Asy'ari Arkam tu Ustaz? Bukan, nama dia kebetulan sama. Takbir Allah sama pula nama. Ini Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, bukan orang Malaysia. Kena sebut juga kan. Kadang, Imam Asy'ari macam pernah dengar. Arkam Ustaz? Bukan. Tak dijelaskan nanti salah faham. Baik. Ini Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Yang keempat, berlainan pula dengan kaul yang kedua, pendapat yang kedua, iaitu kaul Qadhi dan Imam Al-Haramain, yang berpendapat bahawa segala sifat yang wajib diketahui secara terperinci itu ialah 20 sifat, dengan ditambahkan lagi sifat ma'nawiyah yang 7, yang kaunuhu tu. Dan Syekh Sanusi menjalani atas kaul ini, pendapat ini, di dalam akidahnya yang terdapat pada kitab Matan Ummul Barahin. Inilah kaul pendapat yang masyhur sekarang ini. Itu sebab Seragama Johor, belajar dalam silibus Seragama Johor, kita belajar 20 sifat. Dan juga madrasah-madrasah lainlah, pondok pesantren di seluruh dunia. Bukan kat Malaysia aje lah. Seluruh dunia belajar sifat 20. Baik. 7 sifat maknawiyah dijelaskan. Satu, kaunuhu ta'ala qadiran, artinya keadaannya, yakni Allah Ta'ala yang berkuasa, dan mustahil keadaannya yang lemah. Jadi 31 nota kakinya situ diterangkan, katanya kaunuhu ta'ala qadiran, artinya keadaan Allah Ta'ala yang berkuasa. Anda hendaklah mengetahui bahawa bagi kaul ini, pendapat ini, yang dibilangkan sifat itu ialah kaunuhu qadiran, bukannya qadiran tanpa kaunuhu. Kerana qadirun itu zat yang bersifat dengan kudrat, ia bukannya sifat. Demikianlah dikatakan kepada yang baki 6 sifat itu. Sesiapa yang mengiktikadkan, percaya, yakin dalam hati bahawa qadir, murid, alim, hayy, sami', basir dan mutakallim itu sifat, maka iktikadnya itu salah, walaupun pernah berlaku dalam beberapa buah kitab Melayu yang membilangkannya sebagai sifat. Ditegur, ada kitab-kitab Melayu tersalah memberikan nama. Dari segi bahasa Arab dia berlainan. Sifatnya kudrat. Orang yang bersifat kudrat qadir, ataupun Allah yang bersifat kudrat dipanggil qadir.
Kalau ada kaunuhu qadiran, itu keadaan Allah Ta'ala berkuasa. Kenapa ada salah? Kerana terikut-ikut dengan sesetengah kitab Arab. Yang demikian itu adalah pendekatan yang keji. Ada juga kitab Arab yang tersalah. Biasalah, maklum, manusia kan ada kesilapan. Yang bagusnya kalau kita ada kesilapan, kita betulkan. Dan dalam berwaspada terhadapnya, Allah juga yang lebih mengetahui. Saya pun kalau ada salah, tuan-tuan dipersilakan, saya persilakan tegur, ya tak? Macam saya nak sebut nama, Tuan Badan tak boleh sebut nama. Tapi tuan-tuan tahulah siapa. Kemarin masa mula-mula saya beri salamkan, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya tak? Jadi ada jemaah yang tegur, bagus, saya terima. Dia pun memang pangkat bapak lah. Arwah bapak saya 2 tahun lepas meninggal umur 74. Dia dah 76, 76. Jadi saya anggap bapak lah. Jadi tegur, Ustaz, nak tanya sikit. Ustaz beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya kemarin masa tahun 80-an, saya belajar kitab Al-Adhkar Lin-Nawawi. Masya Allah, tahun 80-an, saya belum lahir. Dia dah belajar kitab. Jadi dalam kitab Al-Adhkar Lin-Nawawi, Ustaz, beri salam ni menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 3. Satu, Assalamualaikum. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi. Yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Ustaz ditambah ta'ala tu. Jadi 2 minggu lepas tu saya jawab juga. Dalam kitab Ta'limul Muta'alim Tariqat Ta'alum bagi Syekh Zarnuji, Imam Abu Hanifah Imam Abu Hanifah apabila mendapat sesuatu ilmu, dia menyebutkan Alhamdulillahi ta'ala. Ditambahkan ta'ala pada Alhamdulillah. Jadi guru saya, dia tak tambahkan pada Alhamdulillah, dia gunakan kaedah kias tapi tambah pada beri salam. Jadi ditambahkan Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Itu dalilnya lah. Jadi teguran yang begitu saya suka. Kenapa? Sama-sama kitab. Saya berbesar hati untuk ditegur, tapi syarat, ada syarat pula. Syaratnya mesti berkitab. Kenapa? Pasal saya bawa kitab. Jadi tegurannya mesti berkitab juga. Jadi apa nama ni? Kalau teguran tanpa kitab, saya terima gitu ajalah, dengar ajalah. Yalah. Tapi saya tak akan cakap betul, takut salah. Tak akan cakap salah, takut betul. Pasal dia tak sebut kitab, mungkin dia pun dengar daripada entah mana-mana kan. Jadi saya tawakuf dekat situ. Tapi kalau macam jemaah gitu tegur dalam kitab, saya terima, saya pegang terus, ya tak? Sayyidina Umar masa jadi khalifah pun disuruh tegur dengan pedang, ya tak? Saya janganlah tegur dengan pedang pula. Minggu depan tak datang tegur. Tuan-tuan tegur pakai pedang, tak maaf lah. Inilah kali terakhir. Baik. Sambung Jadi kitab ni menegur, ada kitab, setengah kitab tersalah istilah. Walaupun dari segi istilah saja salah, tetapi salah tetap salah. Kecil macam mana pun salah tetap salah. Baik. Yang bagusnya kita perbaiki. Kalau kita ada kesilapan tak sama seperti mana dalam kitab, akidah kita, keyakinan kita, kepercayaan kita dalam hati selama ni ada yang tak sama dengan kitab, taubatlah, ikutlah kitab. Ya tak? Kenapa kena ikut kitab? Dah banyak kali saya sebut. Sebab kita tak jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak jumpa sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Tak jumpa tabi'in, tak jumpa tabi'ut tabi'in. Jadi macam mana nak tahu ajaran sebenar yang betul-betul pure? Semua orang mengaku betul kan? Seperti mana orang bodoh pun mengaku pandai, orang gila pun mengaku normal, orang sakit mengaku sihat. Awak ada positif tak ni COVID-19? Tak, saya sihat.
Ni dia boleh mana? Daripada China lah. Ke mana? Jadi begitu juga orang sesat pun tak mengaku sesat. Sama ada yang pertama dia tak tahu dia sesat, atau yang kedua dia degil. Dah sampai kebenaran pun tak nak menerima kebenaran. Jadi caranya nak tahu betul tak betul sesuatu ajaran agama itu, sumbernya berkitab. Ya tak? Sekecil-kecil perkara beri salam. Ini beri salam ni 3 cara dari mana-mana? Kitab Al-Adhkar Lin-Nawawi. Ni beri salam ada tambah ta'ala dari mana? Kitab Ta'limul Muta'allim. Semua kitab. Apa-apa sahaja kitab. Jadi kita beramalkan dengan yakin lah. Baik, sambung baik. Kita ditegur, kita terima Artinya keadaannya, yakni Allah Ta'ala yang berkuasa, dan mustahil keadaannya yang lemah. Dan makna keadaannya Allah Ta'ala yang berkuasa itu ialah sifat kudrat berdiri pada zatnya Ta'ala atas kaul pendapat yang pertama, dan sesuatu kelakuan menengahi antara maujud dan ma'lum, antara ada dan tiada, yang melazimi, yakni wajib bersama sifat kudrat bagi kaul yang kedua, pendapat yang kedua. Dan demikianlah dikatakan pada 6 sifat yang berikut. Baik, yang kedua, kaunuhu ta'ala muridan, artinya keadaannya, yakni Allah yang maha menghendaki. Mustahil ada sesuatu dengan keadaan ketiadaan kehendaknya. Ada tak sesuatu dalam dunia ni bukan kehendak Allah? Ada ustaz, apa dia? Benda-benda yang buruk, benda-benda yang keji, benda-benda maksiat, benda kufur. Jawab dengan confident. Kalau belajar kat mesti, antara perkara yang dia ajar, jawab mesti confident, betul salah nombor 2. Itu ada bagusnya lah untuk membina keyakinan diri, tapi yang dari segi agama ada tak bagusnya. Ya tak? Betul ke salah nombor 2, yang betul mesti confident. Itu ada tak? Ada kurang sikit dari segi agama, jangan ya? Dari segi agama yang pertama mesti betul dulu. InsyaAllah bila betul datanglah keyakinan ya? Baik. Jadi ada tak sesuatu yang Allah Ta'ala tak nak tapi berlaku juga? Dalam kitab kata tak ada. Saya baca ayat dia balik dengan keadaan ketiadaan, mustahil, tak diterima akal. Ada sesuatu, apa-apa sajalah, ada sesuatu dengan keadaan ketiadaan kehendaknya. Allah Ta'ala tak nak tapi berlaku juga, tak ada. Yang baik Allah kehendaki, yang buruk juga Allah kehendaki. Ini fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita kata yang baik Allah kehendaki, yang buruk bukan Allah yang kehendaki, itu sudah tercebur ke dalam fahaman Mu'tazilah. Fahaman Mu'tazilah, fahaman sesat. Fahaman yang mengatakan bahawasanya yang buruk Allah tak nak, kita sendiri yang nak. Itu sebab kalau ayat tuan-tuan, yang baik daripada Allah, yang buruk daripada kelemahan diri saya sendiri, itu kena terangkan. Terangkan macam mana? Kena terangkan bahawasanya dan yang baik tuan-tuan, yang baik dan buruk daripada Allah Ta'ala, tetapi sebagai sandaran adab. Sebagai sandaran adab, yang baik daripada Allah, yang buruk daripada kelemahan diri saya sendiri. Kalau kita buat ceramah ke ucapan ke apa kan, nak selitkan perkara itu, nak memperingatkan tauhid, ataupun nak cara untuk kita minta maaf, yalah, maklumlah sesuatu majlis mesti ada kekurangan, ya tak? Kalau postmortem tu ada je, ya tak? Ni salah kau, ni salah. Masa postmortem memang keluar semua lah. Memang kena keluarkan. Pasal apa? Untuk perbaiki. Jadi kalau kita sebut macam tu, kena lengkapkan ayat dia. Maksudnya kita cakap begini, tuan-tuan, yang baik dan buruk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi sebagai sandaran adab, yang baik daripada Allah, yang buruk atas kelemahan diri saya sendiri atau kami sendiri. Saya minta ampun kepada Allah, saya minta maaf dengan tuan-tuan. Kalau ayatnya pendek, cuma mengatakan yang tuan-tuan, yang baik daripada Allah, yang buruk daripada kelemahan diri saya sendiri, perkataan itu bahaya. Kenapa? Takut orang yang tak belajar, tak baca kitab, nanti dia ingat memang Allah buat yang baik sahaja, nak yang baik sahaja,
Yang buruk memang kita sendiri yang buat, bukan Allah. Habis tercebur ke dalam Mu'tazilah, tak pasal-pasal dek kerana perkataan kita tercebur orang tu. Tak. Itu orang Melayu kata, kerana kerana mulut santan binasa, kerana mulut badan binasa, badan sendiri tak binasa, badan orang lain binasa. Binasa kenapa? Masuk neraka, akidah salah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi apa-apa saja perkataan tentang agama, hati-hati, pastikan betul baru kita sampaikan. Baik, sambung. Jadi segala perkara dalam kehendak Allah. Yang ketiga, kaunuhu ta'ala aliman, artinya keadaannya yang mengetahui, mustahil keadaannya yang jahil. Segala perkara Allah Ta'ala tahu. Apa perkara yang diketahui oleh Allah dipecahkan tiga. Wajib akal, iaitu Allah dan segala sifat-sifatnya. Mustahil akal, iaitu syarik ataupun kawan bagi Allah. Yang ketiga harus akal, iaitu segala makhluk. Senang cerita semua perkara, tapi dalam kitab dipecahkan tiga. Segala perkara Allah Ta'ala tahu. Itu sebab kalau Allah Ta'ala uji, kalau Allah Ta'ala beri dugaan, kalau Allah Ta'ala berikan musibah, apa lagi, macam-macam lah, sama ni, artinya tu sama. Ujian, cabaran, dugaan, musibah, apa lagi, dalam perkataan yang seerti, kalau Allah beri segala macam ujian tersebut, itu bukan maknanya Allah nak tahu. Allah dah tahu, tapi tujuannya ialah supaya Allah nak zahirkan, Allah nak tunjukkan pada makhluk yang lain. Baik, sambung ini secara ringkas, kita ulang kaji. Yang keempat, kaunuhu ta'ala hayyan, artinya keadaannya, yakni Allah yang maha hidup. Mustahil keadaannya mati. Tapi hidup Allah Ta'ala tak sama dengan hidup makhluk. Hidup Allah Ta'ala tak ada permulaan, tak ada akhir. Makhluk hidupnya ada permulaan, ada akhir. Baik, kaunuhu ta'ala sami'an, artinya keadaannya, yakni Allah yang maha mendengar. Mustahil keadaannya yang tuli. Tuli itu maknanya peka lah. Peka apa? Peka lah. Betul. Dia confuse peka dengan bisu. Tuli itu peka. Baik, jadi mendengar Allah Ta'ala tak sama dengan mendengarnya makhluk. Mendengar Allah Ta'ala tanpa perantaraan, dan tiada batas. Makhluk, pendengaran makhluk ada batas, ada perantaraan. Malah boleh tak kalau satu orang tanya, ni yang mendengar ni awak ke Allah Ta'ala? Soalan cepu emas. Cepu emas, dapat emas tak apa. Ini kena cepu orang tahu. Baik, soalan, boleh tak kita tanya, siapa yang mendengar ni, awak ke, makhluk ke, Allah Ta'ala? Nak jawab makhluk, makhluk ada kuasa ke? Kata makhluk tak ada kuasa. Nak kata Allah Ta'ala, awak Allah Ta'ala ke? Mana nak jawab ni Ustaz? Jawapannya soalan tu salah. Jawapannya soalan tu salah. Tak boleh menanya, adakah makhluk yang mendengar ataupun Allah yang mendengar? Tak boleh, soalan tu tak kena. Kenapa? Sebab zahir pandangan mata kasar seolah-olah makhluk ni boleh mendengar melalui perantaraan telinga, ada gelombang dan sebagainya. Tetapi pada hakikat Allah Ta'ala lah yang jadikan telinga, Allah Ta'ala yang jadikan gelombang, dan Allah yang mendengarkan. Sampaikan maklumat pendengaran tu, bunyi tu kepada otak kita tu, Allah Ta'ala yang sampaikan maklumat tu. Kita belajar sains, ada gegendang telinga lah, ada apa benda tiup, apa benda saraf sebagainya. Bunyi itu sampai masuk kat telinga, maklumat ni sampai kat otak. Itu sebab kita mendengar dari segi sains, kan? Hakikat sebenar Allah yang sampaikan maklumat itu kepada otak kita, dan Allah yang fahamkan otak kita ni bunyi apa. Ini bunyi orang marah, ini bunyi orang apa nama ni tak marah.
Jadi jawapannya, pada zahir pandangan mata kasar seolah-olah kita boleh mendengar sendiri. Hakikatnya Allah yang mendengarkan kita, yang memfahamkan bunyi-bunyi itu. Tak boleh kita cakap Allah yang mendengar, tak boleh. Nanti boleh jatuh kepada fahaman wahdatul wujud. Wahdatul wujud ni maksudnya wahdah tu satu, wujud, kewujudan lah. Hanya satu kewujudan, iaitu Allah. Makhluk ni tak wujud. Fahaman wahdatul wujud ni sesat ke tidak, Ustaz? Dari segi syariat, fahaman ini sesat. Dari segi keadaan yang sebenar, hakikat, fahaman ni tak sesat. Macam mana, Ustaz? Sesat ke tak sesat ni? Confuse lah Ustaz ni. Jap sesat, jap sesat. Cakap satu je lah. Dia belajar peringkat dewasa. Dewasa ni memang macam tu. Ni bukan belajar budak darjah 1. Baik. Jadi huraiannya begini, fahaman wahdatul wujud ni maksudnya satu orang tu dia sudah fana. Fana tu maknanya dia dah tak nampak makhluk, hanya ingat Allah Ta'ala, hanya nampak Allah Ta'ala. Bukan nampak dengan mata lah, maknanya hanya ingat Allah Ta'ala dan tak ingat makhluk dah. Ada ke Ustaz orang macam tu? Ada. Contoh apa yang masyhur, cerita Siti Jenar. Siti Jenar bukan perempuan ni, nama dia lelaki, Siti Jenar tu bukan perempuan, tentang Siti perempuan. Jadi dia tu waliullah lah, tapi dia dihukum bunuh. Kenapa? Dari segi syariat dia boleh membawa kesesatan. Kalau orang yang fana ni, dia dah tak nampak makhluk, dia hanya nampak pencipta, hanya nampak Allah Ta'ala, hanya ingat Allah Ta'ala. Kalau nak dicontohkan, guru saya kemarin bagi contoh macam orang pakai cermin mata. Ada pernah berlaku lah, taklah selalu, orang pakai cermin mata, dia tanya kawan dia, kau nampak cermin mata aku? Kat depan mata kau tu apa benda? Pernah lah berlaku. Taklah semua orang yang pakai cermin mata cakap macam tu, tidak. Oh, Ustaz ni ngata yang macam mata. Ramai ni Ustaz. Bukan. Pernah lah berlaku, orang pakai cermin mata. Pah, nampak cermin mata abang, Pah? Ya Allah bang, depan mata abang tu apa? Oh dah pakai? Dah pakai. Cik baik, jadinya bahasa baik. Kalau bahasa tak baik, dah buta ke apa orang tua ni? Habis cermin mata dah pakai pun tak nampak. Baik. Ataupun ditanya orang pakai cermin mata, depan awak siapa? Depan saya Ustaz Aidil lah. Bukan, depan awak cermin mata awak. Lah, betul lah. Dia dah tak nampak. Cermin mata tu dah jadi salah satu sebahagian dari diri dia. Seolah-olah macam tu. Jadi orang yang fana ni, makhluk tu dia dah tak nampak. Tu sebab dia hanya kata hanya Allah yang wujud, makhluk dah tak wujud. Sebab dia dah hanya ingat Allah Ta'ala. Antara kata-kata Siti Jenar, dia kata dalam jubah aku ini ialah Allah. Maknanya bukan dia mengaku dia Tuhan, tidak. Dia kerana dia fana. Fana ni binasa, maknanya dah tak nampak makhluk, wujudan makhluk dah tak nampak. Makhluk tu wujud, kita ni wujud. Cuma bezalah wujud kita dengan wujud Allah Ta'ala, tapi kita wujud. Wahdatul wujud ni dia dah kata makhluk dah tak wujud. Dari segi hakikat, di sisi Allah Ta'ala, dia tu beriman, terlalu asyikkan Allah Ta'ala, waliullah lah. Tapi dari segi syariat, orang yang betul-betul macam ni wajib dihukum bunuh. Pasal apa? Nanti orang lain yang tak fana, dia salah faham. Kalau orang yang wahdatul wujud betul-betul dia fana ni, kena hukum bunuh pun dah tak kisah. Awak ni wahdatul wujud, awak kena hukum bunuh ni. Dia angguk aja, diam aja, dia pun dah tak kisah. Tapi kalau orang yang olok-olok fana, ni awak wahdatul wujud ni, awak kena hukum bunuh. Mana boleh? Tak boleh. Ini main-main ni, bukan fana betul. Ini fana main-main, olok-olok. Nak kena hukum bunuh, takut. Orang betul-betul waliullah fana tak takut bunuh. Baik. Itulah jawapan. Jadi kita tak boleh cakap yang mendengar ni ialah Allah Ta'ala. Tidak. Pada zahir pandangan mata kasar, seolah-olah kita boleh mendengar sendiri, ada kuasa mendengar sendiri. Hakikatnya Allah yang mendengarkan kita. Baik, yang keenam, kaunuhu ta'ala basiran, artinya keadaannya, yakni Allah yang maha melihat.
mustahil keadaannya yang buta. Allah Ta'ala melihat Allah Ta'ala tak melalui sebarang perantaraan, tidak melalui perantaraan, tak sama dengan makhluk. Adapun makhluk kena ada perantaraan, mesti ada mata. Kadang ada mata pun tak nampak, mesti ada cahaya. Kalau blackout tak nampak, tutup kitab, tangguh kuliah. Ya tak? Baik. Yang ketujuh, kaunuhu ta'ala mutakalliman, artinya keadaannya yakni Allah yang berkata-kata, mustahil keadaannya yang bisu. Allah Ta'ala berkata-kata tak sama dengan makhluk, tak ada mula, tak ada akhir, tak berhuruf, tak bersuara, dan Allah sentiasa berkata-kata. Macam mana? Jangan difikirkan. Makhluk berkata-kata ada perantaraan. Pada zahir pandangan mata kasar seolah-olah kita boleh melihat sendiri, boleh berkata-kata sendiri. Hakikatnya Allah yang nampakkan, Allah yang gerakkan kita boleh berkata-kata. Saya kena cakap selalu tuan-tuan, sebab supaya kita fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenar. Ringkas cerita, Ahlus Sunnah wal Jamaah ni salah satu poin pentingnya, pada zahir pandangan mata kasar seolah-olah makhluk ada kuasa sendiri, seolah-olah makhluk ada pilihan sendiri. Hakikat sebenar, kejadian yang sebenar, Allah yang tentukan kehendak kita baik atau buruk, dan Allah yang gerakkan perbuatan kita sama ada baik atau buruk. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang paling ringkas, yang mudah difaham. Fahaman yang lain, contoh Mu'tazilah tadi, dia kata sebahagian perkara ada yang Allah yang jadikan, iaitu perkara baik, perkara buruk kita sendiri yang buat. Ataupun sebahagian lagi Mu'tazilah kata Allah ada beri pinjam kuasa pada kita, Allah ada beri pilihan kepada kita. Itu Mu'tazilah tuan-tuan, Mu'tazilah. Mana saya tahu? Kitab lah. Kitab. Satu lagi fahaman yang sesat juga, Jabariyah. Jabariyah ni tuan-tuan bukan fahaman orang malas, tidak. Malas atau rajin tu, itu bergantung pada hati dia sendirilah. Kepercayaan dia tak ada kena-mengena dengan dia punya kemalasan. Ada juga orang Ahlus Sunnah Jamaah yang malas, dan ada juga yang rajin. Dan ada juga fahaman Jabariyah yang malas, dan ada juga orang yang berfahaman Jabariyah rajin. Jadi fahaman Jabariyah ni pula macam mana? Dia kata segala perkara Allah Ta'ala yang jadikan, yang baik ke yang buruk Allah Ta'ala yang jadikan. Itu macam fahaman Ahlus Sunnah Jamaah. Ya, sama, yang itu dia sama. Baik dan buruk Allah yang jadikan tu dia sama dengan Ahlus Sunnah Jamaah. Beza Jabariyah dengan Ahlus Sunnah Jamaah tu bila dia kata zahir syariat tak ada, dosa pahala tak ada, buat baik boleh, buat jahat pun tak apa. Sebab kalau buat jahat, mencuri, merompak, dan sebagainya, berzina, minum arak dan sebagainya, itu kan Allah Ta'ala yang tentukan kehendak kita, dan Allah Ta'ala yang gerakkan. Jadi mana dapat dosa? Ya tak? Mana masuk neraka? Dah. Jom. Itu sesatnya fahaman Jabariyah bila dia menafikan zahir syariat. Dia bukan orang yang malas. Ni saya tak nak kerja lah, Allah Ta'ala dah tentukan rezeki saya. Itu betul lagi. Tapi kalau dia kata alah cari kerja, nafkah ni tak wajib sebenarnya. Cari nafkah untuk keluarga ni tak wajib. Tak wajib lah, tak apa, kita tak buat pun tak apa. Tak kala tu boleh jatuh pada Jabariyah. Baik. Kena beza tuan-tuan, sebab fahaman sesat bukan satu dua, bukan Wahabi sahaja, bukan Mu'tazilah sahaja, bukan Jabariyah sahaja. Rasulullah kata umatku pecah 73 golongan. Umatku tu maknanya yang mengaku Islam. Pecah 73, yang selamat hanya satu, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi yang bagi yang tak selamat ada berapa? 72. Belajar sebab 20 tak habis-habis lagi. Tapi ada satu kitab namanya Tuhfatul Raghibin bagi Syekh Muhammad Rashad Al-Banjari. Dia senaraikan 72 golongan sesat. Ada rezeki nanti kita lalu. Baik, sambung.
Dalil bagi sifat ma'nawiyah, dalil bagi semua sifat ini, bagi kaul yang menyabitkannya, menetapkannya, adalah diketahui daripada segala dalil sifat ma'ani yang telah lalu. Sama dalilnya. Segala sifat ini dinamakan sifat ma'nawiyah kerana dinisbahkan kepada perkataan ma'ani. Kerana segala sifat ini melazimkan, memestikan sentiasa bersama sifat ma'ani. Itu sebab ada ulama yang kata wajib orang Islam belajar sifat 13 sahaja. Kenapa? Sebab bila Allah bersifat kudrat, berkuasa, dengan sendirinya keadaan Allah berkuasa dan seterusnya macam tu. Tapi kita belajar juga sifat maknawiyah kaunuhu. Peringatan mengenai al-kaun. Anda hendaklah mengetahui bahawa al-kaun qadiran, al-kaun muridan dan al-kaun aliman, hingga akhirnya sekaliannya itu sabit, yakni tetap dengan tiada khilaf. Maka ia wajib bagi Allah Ta'ala dengan ijma' sepakat mazhab Ahlus Sunnah, Mu'tazilah, mazhab ulama' yang menyabitkan ihwal dan ulama' yang menafikannya. Mu'tazilah Ustaz? Ya, maknanya Mu'tazilah pun ada fahaman yang sama dengan Ahlus Sunnah, iaitu dari segi mengatakan Allah berkeadaan berkuasa, Allah keadaannya berkehendak, itu sama. Tapi dia tu sesat ke tak? Sesat. Ni cuma ulama' nak sebut. Mu'tazilah ada juga sama. Tapi kalau satu perkara dah sesat, dia dikira sesat. Dalam tauhid dia macam tu, tak boleh satu dua salah, tak boleh, kena 100% betul. Itu sebab seragama Johor, kalau antara subjek wajib nak naik darjah tauhid, tak 100% pun tak apalah, kalau tak silap 80 gitulah kan. Tapi maknanya subjek wajib. Nak menyatakan bahawasanya tauhid tu kalau kat kubur dia mesti 100%, 80 tak boleh, 99.999 pun tak boleh, mesti solid 100%, penuh, tak boleh bercampur. Saya belajar sifat 20, sifat tauhid 3 pun saya belajar juga. Tak boleh campur, tak boleh. Perut aja kalau campur-campur makanan sakit kan. Makan itu, makan ini, makan ini, makan itu, campur semua sekali. Habis dah kalau rojak memang dicampur kan. Tapi rojak pun senang sakit perut juga kan. Ada kacang, ada itu, ada ini, sambal udang, memang sakit perut lah. Baik. Akidah jangan dicampur-campur. Sesungguhnya yang khilaf itu, yang bersalahan itu atau yang tak sama itu hanya pada keadaan beberapa sifat, sama ada ia lebih atau tiada atas segala sifat ma'ani itu. Bahkan ia perkara iktibar jua, andaian. Artinya ia beberapa perkara yang diiktibarkan pada fikiran jua, tiada di luar fikiran. Maka tatkala itu makna ingkarkan ihwal itu bagi mereka yang menafikannya adalah ingkar tentang lebihnya atas ma'ani, bukan mengingkarkan umpamanya. Umpamanya keadaannya Allah Ta'ala yang berkuasa pada asalnya lagi, kerana demikian itu menjadi kufur. Baik, ini huraiannya, huraian. Baik, tajuk subtajuk yang seterusnya, menjadi kafir jika berlaku dua perkara. Yang pertama, mengingkar ihwal Allah SWT, kerana bahawasanya ia perkara yang diijma'kan, sepakat, sekira-kira tiada wajib kita membilangkan secara tafsil, ini terperinci pada kaul yang rajih, yang kuat. Dan wajib beriman dengannya kerana ia setengah daripada perkara kesempurnaannya. Boleh tak kita kata Allah Ta'ala keadaannya tak berkuasa? Tak boleh. Kita kena cakap Allah Ta'ala keadaannya berkuasa. Sebab itu antara sifat-sifat kesempurnaan. Jadi insyaAllah tuan-tuan dan masuk isyak, mudah-mudahan apa yang kita baca bersama jadi manfaat kepada saya dan tuan-tuan, kita amalkan dan sampaikan insyaAllah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqih sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.